Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambahkan limpah dan kurnianya bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia seperti ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pedoman dan pengajaran, oleh Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sebelum ni masih lagi berada pada Al-Faslu Thani ataupun bahagian yang kedua, fi sirati munzul bi'sati hatta al-hijrati ila Habasyah, iaitu bab yang menceritakan tentang sirah Nabi setelah dibangkitkan ataupun diutuskan menjadi Rasul, yakni setelah menerima wahyu di Gua Hira, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, sampailah kepada hijrah Nabi ke Habsyah. Jadi ni fasa ataupun bahagian yang kedua. Dan kita dah baca beberapa poin, iaitu poin pertama dan juga poin yang kedua. Yang mana poin pertama dan kedua ni, penulis rahimahullah dia cerita pada kita tentang satu hadis yang panjang, iaitu hadis berkenaan dengan permulaan Nabi SAW ni terima wahyu, bada'il wahyi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fin naum. Bermulanya Nabi itu menerima isyarat daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu isyarat kerasulan Nabi, ialah Nabi melihat mimpi yang baik ketika mana sedang tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subh. Dan Nabi tidak melihat dalam tidur Nabi, melainkan Nabi nampak dalam tidur Nabi ni satu cahaya, seperti mana cahaya yang nak keluar pada waktu subuh, maknanya cahaya yang terang. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi umpamakan risalah yang Nabi bawa ni seperti cahaya yang terang, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Nabi kata, tarakakum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang terang. Al-bayda situ maksudnya cahaya yang terang, perlambangan kepada benar dan sucinya ajaran yang Nabi bawa ni, iaitu ajaran tauhid, ajaran yang mengingkari syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dan mengiktiraf keesaan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, tarakakum 'alal bayda, aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang terang. Al-bayda ni cahaya yang terang, perlambangan. Kata-kata Nabi ni ialah perlambangan kepada agama Islam. Lailuha kanahariha, yang mana cahaya ni kalau diletakkan pada waktu malam akan menyebabkan malam itu terang macam siang. Nabi kata, la yazighu anha illa halik, tidak menjauhkan diri, tidak menyelewengkan diri daripada cahaya ini melainkan orang yang ingin mencelakakan dirinya. Maknanya Nabi sebut pada kita apa dia? Orang yang berpaling
daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi, ialah orang yang pilih untuk mencelakakan diri dia. Sebab itulah Nabi beri perumpamaan bahawasanya ajaran yang Nabi bawa ini diumpamakan seperti cahaya yang bersifat terang benderang. Jadi itu yang disebut pada permulaan turunnya wahyu oleh Allah Azza wa Jalla kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi ni selalu duk mimpi nampak cahaya yang terang seperti mana cahaya waktu subuh. Kata penulis rahimahullah, "Thumma hubbiba ilaihil khala." Nabi dijadikan suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudul layali dhawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Maka Nabi pun pilih untuk menyendiri, iaitu Nabi naik ke gua Hira, Nabi menyendiri di sana, Nabi bertahannus. Bertahannus ni maksudnya ta'abbud, Nabi beribadah dengan ibadah yang masih lagi merupakan saki baki ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi duk buat benda ni selalu, terutamanya ketika mana usia Nabi hampir kepada 40. Usia Nabi 37, 38, 39. Nabi pada usia-usia ni Nabi suka menyendiri. Nabi duduk naik di gua Hira. Waktu mana? Nabi naik pada bulan Ramadan. Dan kita dah bahas hadis tu panjang. Hari ni kita nak sambung poin yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, iaitu poin yang cerita pada kita selepas Nabi terima 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Dan selepas Nabi pergi tanya kepada Waraqah bin Naufal, sepupu kepada isterinya yang mulia, iaitu Khadijah binti Khuwailid, apa sebab, apa tafsir, apa benda yang Nabi nampak ketika mana berjumpa dengan Jibril di gua Hira pada waktu tu, iaitu ketika mana usia Nabi 40 tahun, dan waktu tu ataupun tarikh pada waktu tu ialah pada 17 Ramadan. Poin yang ketiga ni, kata penulis rahimahullah, dia sebut thumma fatara al-wahyi ba'da dhalika fatratun minaz zaman ikhtalafatir riwayat fi taqdiriha. Kemudian wahyu pun terputus dalam satu waktu, yang mana terputusnya wahyu ni telah berselisih para ulama lama mana Nabi tak dapat wahyu. Fa aqsaha 3 sanawat. Sebahagian riwayat mengatakan Nabi tak dapat wahyu selepas daripada terima wahyu pertama tu lebih kurang 3 tahun. Wa adnaha 6 ashhurin wa huwa sahih. Dan yang paling pendek mengatakan Nabi tak terima wahyu tu selama 6 bulan, setengah tahun. Dan inilah yang sahih di sisi penulis. Wa qad syaqqa inqita'al wahyi 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah menyebabkan Nabi ni jadi rasa resah bila mana tak terima wahyu tu. Wa ahzanahu dhalik, maka Nabi pun telah sedih. Ahzanahu dhalika kathiran hatta kada yakhruju ilal jabali fayyuhum biizni bi an yataradda min ru'usiha. Nabi ni dengan sebab lama tak terima wahyu dan Nabi rasa sedih, sempit dada Nabi, sehingga ada riwayat mengatakan Nabi ni pernah naik di atas puncak bukit, hampir-hampir ingin terjun daripada puncak tu dengan sebab rasa kosong jiwa Nabi. Dhannan minhu anna Allah qalahu ba'da an akhtarahu li syarafir risalah. Kerana Nabi menyangka Allah Ta'ala ni tak lagi berminat dengan Nabi selepas daripada terima wahyu pertama tu. Thumma ada al-wahyi ilaihi ba'da dhalika kama yarwi al-imam al-Bukhari fi sahihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada datang perasaan resah, dulu mula-mula terima wahyu Nabi takut. Kita dah baca hadis yang panjang dan kita mungkin selalu dengar hadis tu. Hadis Nabi ni bila mana terima wahyu tu, Nabi tu turun ke rumah, turun daripada bukit balik ke rumah, Nabi minta kepada Khadijah untuk selimutkan. Mula-mula perasaan takut. Lama Nabi tak dapat wahyu ni, dia jadi perasaan Nabi ni nakkan dapat wahyu tu. Dengan sebab lambat ataupun lama tempoh tak dapat wahyu tu, sehingga Nabi ni fikir mungkin Tuhan tak berminat dah nak berinteraksi dengan Nabi. Sehingga ada riwayat kata Nabi ni hampir nak bunuh diri. Tapi riwayat ni ada pertikaian lah di sebahagian para ulama. Nak sebutnya tempoh tu lama,
tujuannya nak merubah rasa takut pergi kepada rasa rindu. Okay. Kemudian kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi. Jabir kata, yang mana Jabir ni sebut, dan riwayat ni pun ada dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitabnya Sahih Bukhari. Kata Jabir, Nabi sebut pada dia, bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama. Ketika mana aku berjalan, aku mendengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyi bainas sama'i wal ard. Yang mana pada waktu tu aku dengar satu suara, aku pun pandang ke langit, dan aku tengok di langit ni ada satu malaikat, yang mana malaikat tu ialah malaikat yang sama mendatangi aku di Gua Hira. Dan malaikat tu telah duduk di atas satu kerusi, yang mana kerusi itu berada di antara langit dan bumi. Fara'ibtu minhu, dan aku datang rasa takut balik. Faraja'tu faqultu, maka aku pun nak balik ke rumah dan aku kata, zammiluni, selimutkan aku. Maknanya Nabi asal-asal tu rasa macam nak pada wahyu. Sampai hari Tuhan nak beri wahyu kedua ni, Nabi dengar suara di langit, Nabi pandang, tengok ke langit, tengok malaikat dengan fizikal aslinya. Maka Nabi datang rasa takut balik, dan Nabi berjalan ataupun berlari balik ke rumah. Maka sampai di rumah, Nabi kata, zammiluni, kata kepada Khadijah. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW pada waktu tu, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur fahamiyal wahyi wa tataba'. Pada waktu ni turun wahyu yang kedua, iaitu wahyu yang berbunyi, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut kerana ketakutan ataupun kerana rasa tak sedap badan. Ada beza di kalangan para ulama antara al-muddaththir dengan muzammil. Okay. Muzammil, sebahagian para ulama sebut ya ayyuhal muzammil qum, ya ayyuhal muzammil, Allah Ta'ala sebut wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddaththir pun bahasa Melayu akan terjemah wahai orang yang berselimut. Okay. Cuma ya ayyuhal muzammil ni berselimut kerana takut. Selimut kerana takut. Takut, ada perasaan rasa tak sedap badan ataupun rasa nak demam, selimut badan. Itu dia panggil zammil. Okay. Tapi kalau muddaththir ialah kita selimut dengan sebab tidur biasa, tak ada apa-apa. Maknanya tenang, memang dah letih badan ataupun memang saja nak rehat badan. Okay. Ayat ni turun, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang menyelimuti badan kerana rasa tenang, tak ada apa-apa kerja. Qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan, kerja dah bermula sekarang. Itu maksud daripada ayat ni. Warrujza fahjur, dan kepada orang-orang yang buat jahat tu kamu berpaling. Sampailah kepada ayat tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, fatrah, tempoh antara Nabi nak dapat wahyu pertama, nak pergi ke wahyu kedua ni, Tuhan sengaja bagi lama tempoh dia. Tujuan dia apa? Merubah rasa takut kepada rasa rindu. Walaupun pengalaman kali kedua ni masih lagi belum dapat menjadikan Nabi ni stabil dengan baik terima wahyu. Nabi masih lagi ada rasa takut, sebab ianya satu benda yang bukan pandangan biasa. Tengok malaikat dengan fizikal yang asli dia. Jadi benda tu jiwa terlalu kecil untuk menampung besarnya makhluk tu. Maknanya ketakutan yang ada dalam diri tu. Okay. Jadi penulis nak sebut pada kita, bermulalah Nabi ni pun terima wahyu berterusan sampailah habis umur Nabi. Sebahagian riwayat sebut Nabi ni terima wahyu berapa lama? 22 tahun 10 bulan. Sebahagian kata 23 tahun lah, iaitu wahyu Quran tu secara keseluruhan. Jadi nak sebut pada kita, ini latihan awal sebelum Nabi ni biasa dengan wahyu. Walau macam mana pun, walaupun Nabi ni lepas daripada pengalaman pertama, kedua, ketiga terima wahyu, setiap kali Nabi terima wahyu ni, Nabi akan terima dengan keadaan yang berat. Berdasarkan apa yang Quran sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan beri pada kamu perkataan yang sangat berat. Sebab tu sebahagian riwayat sebut, bila mana Nabi ni terima wahyu, para sahabat yang peha Nabi ni tindan atas peha dia,
Kadang-kadang Nabi terima wahyu bila mana Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi duk sembang, duk mengajar sesuatu pada para sahabat, baru selepas selesai pada salat, tiba-tiba turun wahyu. Sahabat tengok muka Nabi. Kalau Nabi berada pada musim sejuk, nampak muka Nabi ni macam orang duduk musim panas, dengan sebab peluh yang banyak. Nabi diam. Dan ada satu orang sahabat, peha dia ditindan atas peha Nabi. Bila mana turun saja wahyu, jadi peha Nabi tu berat, sehingga kata sahabat tu, kadaan yuksira fakhidhi, hampir-hampir patah pehaku, dengan sebab Quran tu berat. Bukan berat dari segi kuantitinya, berat banyak bab lah Quran ni. Dengan sebab amanah tu berat, dengan sebab benda yang ditaklifkan tu ialah benda yang besar bagi diri Nabi dan juga bagi diri kita sebagai umat Nabi. Hakikat nak beramal dengan semua ayat Quran ni bukan benda yang mudah. Sebab ayat tu bukan hanya turun pada Nabi. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan beri pada kamu satu kata-kata yang berat. Ayat tu juga untuk kita umat akhir zaman ni. Nak sebut pada kita apa? Bahawasanya Quran itu berat tanggungjawabnya. Quran itu berat pada bacaannya, berat pada pengamalannya, berat pada penghayatannya. Berat sini maksudnya luas. Banyak komponen yang kita kena selesai untuk bereskan Quran. Kita kena tahu, baca Quran dia tak sama dengan baca kitab Arab. Baca kitab Arab kita tidak dituntut untuk dengung, mat, tak ada. Tapi Quran kita ada tuntutan untuk dengung, mat ni semua ada. Baca hadis Nabi pun tak perlu baca dengan kaedah dengung apa semua ni. Cuma kadang-kadang orang kita ni bila mana terbiasa baca Quran lagu tu, dia baca mana-mana teks Arab pun dia jadi nak dengung juga situ. Sebab tu dia tengok ada setengah-setengah orang yang dia agak berat sikit lah. Bila mana baca doa iftitah dalam salat pun nak baca dengan tajwid, situ tak dituntut baca tajwid pun. Tapi ada orang dah dia terbiasa macam tu. Dalam azan kadang-kadang dengung tak cukup. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak apa cukup sangat. Sebab dia terbiasa duk baca Quran, dia duk ingat semua teks Arab nak kena baca macam Quran juga. Kita kena tahu yang kena baca ikut tartil ni ialah Quran. Doa tak perlu tartil, mana-mana teks Arab tak perlu tartil. Apa saja benda yang selain Quran dia tak perlu kepada tartil dan tajwid ni. Tapi tak apalah kalau kita nak baca dengan cara tartil, maknanya nak latih lidah tu supaya jaga sifat hurufnya, ataupun tuntutan makharijul huruf tu kita nak jaga tempat keluar huruf pun tak apa. Cuma kalau orang tak boleh baca dengan baik yang bukan pada Quran, dia bukan salah besar yang kita nak kena rigid sangat lambat tu. Kalau dia baca Fatihah salah dalam salat tu, kita kena ambil perhatian lah. Tapi kalau setakat dia baca tak berapa betul dengung dalam doa iftitah, dalam tahiyat apa semua, ini benda yang masih lagi boleh diberi keringanan. Jadi nak sebut pada kita, Quran tu sifat dia berat dah pada bacaan tu dah berat. Tuntutan nak beramal dengan Quran pun berat. Nak faham Quran, orang yang pandai bahasa Arab, adakah kita boleh kata dia faham Quran? Tak. Kalau dia berpada dengan ilmu bahasa Arabnya sahaja, untuk dia faham Quran, dia tak akan mampu. Sebab ilmu-ilmu yang ada dalam Quran ataupun gaya bahasa Quran lebih tinggi daripada kaedah bahasa Arab yang kita belajar luar pada Quran. Sebab tu memerlukan satu pengkhususan lain untuk kita faham Quran. Sebab tu kalau kita tengok ayat berkaitan dengan ambil air semayang, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat tu ada dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, idza qumtum ilas salah, bila mana kamu nak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Yang terjemah sebahagian pada kepala kamu ni Imam Syafi'i dan orang yang ikut mazhab dia. Sebab dalam mazhab Syafi'i, menyapu sebahagian pada kepala sudah sah. Bagi mazhab Maliki, tidak padan dan tidak sah wuduk seseorang tu kalau dia sapu sebahagian. Dia kena sapu satu kepala. Sebab apa? Sebab perkataan wamsahu biru'usikum tu pun banyak khilaf di kalangan para ulama. Saya nak sebut sini apa? Berat. Quran ni berat.
Dua patah je, wamsahu biruusikum. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kitab-kitab perbandingan mazhab dalam fiqh ni, 40 qaul, 40 aqwalan, 40 qaul untuk membahaskan takat mana kena basuh kepala tu ataupun kena sapu kepala tu. Ada mazhab kata semua, ada mazhab kata 1/3, ada mazhab kata bahagian kecil pada kepala pun. Ayat yang sama, bunyi yang sama, tapi dengan sebab perkataan itu luas, ada sebahagian faham perkataan ataupun huruf ba pada perkataan biruusikum tu ialah litab'id, sebahagian. Sebab tu ada yang kata basuh separuh ataupun sebahagian pun dah cukup. Ada yang faham tak, itu ialah ba jenis lain. Fungsi huruf ba tu saja sudah menyebutkan ataupun menampakkan pada kita luas. Sebab tu nak sebut pada kita bahawasanya Quran ini satu benda yang besar dan luas. Kita tak boleh mendabik dada kita dah faham Quran semua, kita dah belajar sekian tahun, kita dah kata kita faham Quran. Sebab ayat tu jelas, qaulan thaqila. Quran inilah satu kata-kata yang berat. Berat dari segi sebutan, berat dari segi pengamalan, berat dari segi penghayatan, berat dari segi orang yang melupakannya pun. Nak sebut pada kita banyak bab tentang Quran tu sendiri. Okay. Kemudian poin yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Apa dia kata sini? Poin yang keempat, bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika yad'u ila al-islami min wathaqin wa bi'aqlihi 3 sanawat kamilah. Selepas daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang dipercayai kerasionalannya. Maknanya orang-orang yang okey, yang Nabi rasa boleh consider dengan apa yang Nabi nak cerita ni. Min wathaqin bi'aqlihi, maknanya orang yang terpercaya akalnya. 3 sanawat, selama 3 tahun. Ni nak cerita poin yang keempat ni, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nabi bercakap benda ni pada siapa? Nabi bercakap benda ni pada orang yang Nabi rasa dia tak terkejut dengar benda ni. Dan fokus Nabi ialah kepada golongan yang tak berapa rajin sangat sembah berhala ni, dan tak berapa kuat sangat ideologi penyembahan terhadap berhala. Antaranya isteri Nabi sendiri, iaitu Khadijah. Selepas pada tu sepupu Nabi Ali bin Abi Talib, dan selepas pada tu Abu Bakar, dan sekian ni antara al-awwalin, orang-orang yang awal mendengar dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera telah memeluk Islam. Ini peringkat awal Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana Nabi telah buat satu pusat tempat untuk Nabi bercakap tentang Islam ni, iaitu di rumah seorang sahabat yang terkenal dalam sirah, Arqam bin Abi al-Arqam. Ini antara orang yang awal menjadikan rumah dia sebagai pusat. Okay. Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang, Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini dinyatakan dalam firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Turun wahyu seterusnya pada Nabi, ayat 94 surah Al-Hijr. Allah Ta'ala kata, fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, fasda' bima tu'mar, jelaskan, zahirkan apa yang telah diperintahkan kepada kamu untuk dizahirkan ataupun untuk dijelaskan ni. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan jangan kamu hiraukan bantahan tentangan orang-orang kafir. Ayat 94 surah Al-Hijr ni ialah ayat yang menjadi penanda aras Nabi kena start dakwah secara terang-terangan. Dah habis dah musim dakwah secara sembunyi-sembunyi ni, secara rumah ke rumah, cakap dengan kawan-kawan yang Nabi rasa boleh consider, boleh bertolak ansur dengan apa yang Nabi nak sebut ni. Dah habis dah. Sekarang ni kamu kena keluar di lapangan untuk bercakap benda ni. Okay. Poin yang kelima, kata penulis rahimahullah, ekoran dakwah secara terang-terangan itu bermulalah peringkat menyakiti orang-orang mukmin yang baru memeluk Islam. Bahkan Rasulullah SAW turut disakiti. Orang musyrik merasa bimbang apabila Rasul memperbodohkan pemikiran mereka
membongkar kecacatan Tuhan-Tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka. Agama itu mengajak kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan, sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Dia juga yang maha lemah lembut, lagi maha mengetahui apa yang telah dan akan berlaku. Okay. Poin kelima, penulis beritahu pada kita, bila mana Nabi dah start sampaikan dakwah secara terang-terangan, sifat bila mana kita sampaikan dakwah, kalau kita ingat poin yang awal dulu, poin yang pertama dan kedua, pada bahagian kedua ni, iaitu permulaan dakwah Nabi nak pergi ke hijrah Nabi, hijrah para sahabat ke Habsyah. Bila mana Nabi tanya kepada Waraqah bin Naufal, Nabi tanya pada Waraqah bin Naufal, setelah aku terima 5 ayat ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tu Nabi terima. Waraqah bin Naufal, Nabi tanya Waraqah bin Naufal, apa kesan ataupun apa benda yang berlaku pada aku? Pertama, Waraqah bin Naufal kata, ini yang datang jumpa kamu di Gua Hira ni ialah namus. Namus ni dalam bahasa Hebrew yang lama ataupun Ibrani yang lama, nama lain bagi Jibril. Okay. Yang mana namus ni ataupun Jibril ni pernah datang berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu, antaranya Nabi Musa, antaranya Maryam dan lain-lain lah. Okay. Bila mana Waraqah sebut lagu tu, Waraqah sebut satu benda lagi, poin yang kedua. Waraqah kata, demi Allah, orang yang bercakap macam ni pasti akan dibantah dan akan dihalau keluar oleh orang-orang yang mendengar seruan ni. Nabi pun tanya, amukhrijiyahum, adakah mereka akan menghalau aku kerana aku nak sebut benda ni, iaitu nak sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hanya nak sebut benda tu, Tuhan satu, pencipta ni satu. Ada masalah pun mengadu pada yang satu ni lah. Apa-apa saja pun satu ni. Adakah kerana nak sebut benda ni menyebabkan aku akan dihalau keluar? Jawab Waraqah, tidak ada orang yang bercakap benda ni melainkan telah dihalau keluar. Sebab tu kalau kita tengok perjuangan Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang sebelumnya, kesinambungan yang sama bermula daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, benda yang sama saja yang ingin disampaikan, iaitu Tuhan yang menciptakan ni ialah Allah Ta'ala, yang berhak disembah pun Allah Ta'ala, yang mempunyai kemuliaan, kehebatan, segala benda ialah Allah Ta'ala. Sebab tu orang Melayu dia akan terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perkataan Maha tu kalau kita tengok berasal daripada bahasa Sanskrit yang lama, yang mana kau tengok hari ni bangsa mana yang masih guna perkataan Maha yang macam kita juga guna? Bangsa Urdu guna perkataan ni. Maha ni maksudnya ialah kemuncak. Urdu sebut Muhan, maknanya tidak ada tanding tara lagi, last, Maha Besar. Sama juga dengan orang Melayu, dia guna perkataan Esa. Esa ni nak menunjukkan apa? Tunggal. Tunggal yang tidak akan dapat menerima pasangan padanya. Sebab tu bila mana nak sebut Tuhan, Tuhan itu satu, kurang tepat lagi dari segi bahasa Melayu asal. Dia kena sebut Tuhan itu Esa, iaitu Tuhan itu tunggal. Sebab satu, dia boleh terima 2, 3, 4, 5 dan sekian-sekian nombor lah. Okay. Nak sebut pada kita apa? Nabi terdahulu dan Nabi Muhammad cerita benda ni lah, tak ada cerita benda lain. Okay. Tapi sebab apa cerita benda ni? Kalau kita fikir, sebab kita yang dah beriman ni, kita fikir just nak cerita benda ni. Sejarah telah membuktikan orang yang nak bercakap benda ni dibenci, dikonspirasikan sehingga ada usaha nak bunuh dia, sehingga diganggu rumah tangga dia, sehingga ada yang mati pun kerana benda ni. Apa sebab? Apa yang ada dalam hati manusia ni sehingga nak blok sangat orang bercakap benda ni? Hakikatnya fitrah manusia ni dia mengakui Tuhan ni satu. Itu tak dapat dinafikan. Okay. Cuma bila mana manusia dia sudah selesa dengan keadaan yang tidak sihat. Contoh, musyrikin Mekah. Mereka sudah selesa dengan kesyirikan.
Dah biasa dah dengan syirik ni. Jadi mereka melihat syirik ni tak ada apa-apa dan tak ada kesan. Tak ada kesan buruk pun kalau kita syirik ni. Mereka sembah Allah Ta'ala. Kita kena tahu mereka iktiraf Allah Ta'ala tu pencipta. Cuma mereka melakukan penyelewengan pada bab uluhiyah, iaitu pada bab peribadatan kepada Tuhan. Sepatutnya kita sembah Allah Ta'ala, tak boleh buat apa-apa pun pihak lain untuk kita agungkan. Tak boleh. Tak boleh lantik apa pun. Okay. Cuma musyrikin Mekah mereka dah melantik benda lain. Apa yang mereka lantik? Hubal, berhala. Kemudian berhala tu bertambah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampailah Kaabah tu dikelilingi 360 berhala yang rasmi. Tu yang rasmi. Yang tak rasmi yang ada di rumah, yang saiz kecil, yang saiz poket pun ada, letak dalam poket tunggangan. Nak naik kuda, naik unta pun ada berhala. Naik kapal pun ada berhala. Bilangan tu bertambah dan bertambah. Dan pada waktu tu Nabi diutuskan, Nabi sampai, Nabi lahir, Nabi kata sembahan terhadap berhala ni batil. Batil maksud dia apa? Tak betul, tak ada guna sikit pun, tak ada manfaat, buang masa, sia-sia. Nabi sebut perkataan tu. Bila mana Nabi guna perkataan batil, semua orang-orang Arab faham. Nabi maksudkan ialah sembahan yang dilakukan oleh orang yang mula-mula buat sembahan di Mekah ni. Siapa dia? Amru bin Luhai. Ni orang yang pertama perkenalkan berhala. Bermula pada dia sampailah pada zaman Nabi yang lebih kurang 400 tahun gap dia dengan Nabi tu. Nabi dah kata semua tu batil. Tak betul. Nabi sebut benda ni telah menyebabkan orang-orang yang dengar perkataan tu dia terkejut. Sebab apa dia terkejut? Pertama, 400 tahun sembah berhala, ada tak keburukan berlaku di Mekah? Tak ada keburukan. Tak jadi apa pun Mekah. Bahkan Mekah makin ramai orang, yang kaya pun bertambah kekayaan dia. Orang Mekah yang dulu mungkin miskin, mungkin dulu rumah kemah je, hari ni dah boleh buat rumah yang proper sikit. Jadi apa salah sembah benda ni? Okay. Fitrah dia sudah dirosakkan sehingga dia melihat apa yang Nabi sebut ni tak betul. Hakikatnya jauh di sudut hati manusia, dia sendiri pun ragu kalau orang sebut Tuhan ni banyak. Tapi dengan sebab dia melihat tak ada apa, tambah pula pada waktu tu orang-orang tertentu sudah ada kepentingan dengan banyaknya berhala ni. Saya dah sebut banyak kali sini. Antaranya Abu Lahab. Sebab tu kalau kita baca riwayat, bila mana Nabi kata batilnya sembahan terhadap berhala, apa Abu Lahab sebut? Tabballaka ya Muhammad sairal yaum. Celaka pada kamu Muhammad di seluruh umur kamu, dengan sebab telah mencela berhala ni. Turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan secelaka-celakanya, sebab dia angkat dua-dua belah, isyaratkan kepada Nabi, nak tunjukkan Nabi ni ngarutlah sebut perkataan tu, sehingga Tuhan abadikan dia dan isterinya sebagai ahli neraka. Dan kita kena tahu Abu Lahab ni apa function dia. Dia ni daripada kalangan mana? Pertama kita kena tahu dia pun Bani Hashim, sama dengan Nabi Muhammad, sebab dia pak saudara Nabi. Yang kedua, dia orang yang ada kedudukan. Dia digelar dengan nama Abu Lahab. Apa maksud Abu Lahab ni? Lahab ni maksudnya yang bersinar, yang menyala. Sebab apa? Bersinar dengan sebab jawatan dia, bersinar dengan sebab rupa paras dia. Sebahagian riwayat sebut dia orang ada jawatan besar, plus pula orang yang handsome. Orang ni orang yang smart. Okay. Plus pula lagi, dia ada isteri yang paling cantik bagi seluruh penduduk Mekah, yang bernama Arwah. Arwah ni isteri kepada Abu Lahab, cantik orang perempuan yang sangat cantik. Okay. Jadi berkumpul banyak benda pada dia. Jawatan besar, muka pun smart, bini pun cantik. Okay. Dan dia ni pula dipertanggungjawabkan untuk menjaga berhala. Dia bukan penyembah berhala, sembah juga tapi tak bersungguh sangatlah. Okay. Macam saya selalu sebut lah, dia cuma satu orang yang jadi pengurusi, jadi ketua untuk jaga
maintenance berhala ni. Berhala ni kalau ada orang kata apa, dia punya ukiran problem, dia ni lah yang akan angkat projek bagi simen balik. Warna kusam dia cat balik. Dia lawan Nabi bukan kerana dia melihat ketuhanan yang ada pada berhala tu. Dia lawan Nabi sebab dia melihat apa yang Nabi sebut mengancam jawatannya dan juga mengancam kedudukannya, mengancam bidang kerja dia. Sebab tu saya sebut, yang duk lawan Nabi ni kebanyakannya kepentingannya benda lain. Bukan Nabi Muhammad je, Nabi mana-mana pun. Okay. Bukan masalah pada apa yang Nabi sebut tu, masalah pada apa yang menyebabkan kalau orang terima benda tu. Dan corak ni pun akan berterusan sampai bila-bila, sampai kiamat pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mana-mana orang yang dia sebut benda betul, orang pun lawan. Orang yang lawan ni daripada kalangan orang yang ada kepentingan. Kalau orang yang tak ada kepentingan, dia tak ada benda sangat yang nak lawan. Kalau dia sebut amalan ni tak betul, yang akan mempertahankan ni ialah orang yang mengamalkan benda tu. Dan yang lagi kuat orang yang lagi kuat lawan benda tu ialah orang yang mengamalkan benda tu dan telah mengambil manfaat terhadap amalan tu. Ni benda yang kita kena tahulah. Dia punya flow perlawanan antara benar dan juga batil atas dunia ni, dia tak akan lari dah. Dan kita kena tahu kaedah yang disebutkan oleh para ulama, likulli mubtilin muhaqqiq. Setiap zaman yang batil pasti ada yang akan menegakkan kebenaran. Walikulli muhaqqiqin mubtil. Dan setiap orang yang bercakap benda betul, pasti akan ada orang yang batil mempertahankannya. Maknanya yang lawan dia. Ini ialah episod perjuangan manusia yang tak akan habis. Kita tak akan jumpa satu zaman yang sunyi, orang tak bergaduh pun. Tak ada. Itu benda yang hampir mustahil dalam hidup kita. Okay. Jadi poin yang keempat tadi, penulis rahimahullah dia sebut pada kita, Nabi dah start sampaikan dakwah secara terang-terangan pada waktu ni. Poin yang kelima, orang-orang yang dengar dakwah Nabi dah bercampur di antara nak terima dengan terpalit propaganda. Orang-orang awam di Mekah pada waktu ni, mungkin dia orang hanya dengar apa yang Nabi sebut. Tapi bila mana ada orang yang ada kepentingan, dia cuba pengaruhi orang-orang yang masih 50-50 ni sehingga nampak apa yang Nabi sebut tu tak betul. Antara hujah yang digunakan, kalau kita tengoklah, antara sebabnya lah sehingga turun surah Fussilat beri jawapan pada Nabi. Kalau kita tengok surah Fussilat ni ialah surah yang merupakan jawapan Allah Ta'ala pada Nabi bila mana orang-orang kafir musyrikin Mekah dia kata, apa salah sembah berhala? Sebab sembah berhala tidak menyebabkan datang mudarat, tapi datang manfaat. Kami sembah berhala, keturunan kami makin ramai. Kami sembah berhala, Tuhan beri kami banyak harta. Perniagaan kami makin untung. Okay. Maka turun surah Fussilat ni beri jawapan. Jawapan bahawasanya penanda aras kepada murka dan tak murkanya Tuhan ni ialah bukan pada sunyinya kita daripada ujian. Contoh kita dah buat benda yang tak betul, tak tertangkap kita. Itu bukan tanda Tuhan redha apa yang kita buat tu betul. Itu bukan penanda dia. Banyak ayat lah sebut. Dalam Quran ni sebut tentang macam mana manusia ni dia buat kaedah sendiri. Kaedah tu Tuhan tak iktiraf pun. Iaitu kaedah tak kena bala Tuhan sayang, kena bala Tuhan tak sayang. Kaedah yang batil. Sebab Nabi pun dah ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang paling banyak kena bala, kena uji? Jawab Nabi, al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Nabi tak kata orang yang banyak kena bala ni orang yang paling banyak sembah berhala. Tak. Bahkan dalam surah Ghafir dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang kafir yang banyak sembah berhala ni dengan sebab mereka maju dalam kehidupan mereka. Tuhan pun sebut benda tu. Kita bukan nak merendahkan mana-mana orang kafir, bukan. Okay. Ini kita sebut pada konteks zaman Nabi saja, tak sebut pada konteks zaman-zaman lain. Nak sebut pada kita apa dia? Satu orang yang sunyi daripada apa-apa ujian, melainkan dia ni dapat keuntungan, itu bukan bermakna Tuhan sedang memberi limpahan kasih sayang. Kadang-kadang Tuhan nak mengambil ataupun nak merentak dia daripada kedudukan yang tinggi. Sebab tu Tuhan biarkan dia naik tinggi
Dan akhirnya dia jatuh daripada tempat yang paling tinggi. Dan jatuh pada tempat yang paling tinggi inilah jatuh yang lebih memalukan berbanding jatuh daripada tempat yang rendah. Contoh, Firaun. Firaun telah sampai pada kedudukan yang paling tinggi dalam bab kemungkaran ataupun bab benda jahat, iaitu dia telah mengaku dia Tuhan. Dan Tuhan telah jatuhkan dia daripada tempat tu sehingga dia tu mati lemas. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang yang pernah dabik dada ni, aku Tuhan, akhirnya apa jadi pada dia? Dia mati. Bukan mati dalam perang, bukan mati kena tombak dengan orang, bukan mati kena panah, mati lemas. Rupa-rupanya berenang tak pandai, tapi syok mengaku diri Tuhan. Nak sebut kata apa? Keadaan manusia. Tuhan nak jatuhkan benda tu. Okey. Poin yang keenam. Dalam tempoh ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang mukmin berhimpun secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ketika itu telah memeluk Islam. Baginda membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang diterimanya kepada mereka, di samping mengajar mereka hukum hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika itu. Maknanya Nabi wujudkan center, satu pusat untuk bercakap tentang agama kepada golongan-golongan yang awal ni. Pada suatu hari, Rasulullah diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum keluarganya yang terdekat. Maka baginda berdiri di Bukit Safa, menyeru satu persatu keluarga Quraisy. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka. Ekoran dakwah itu, Abu Lahab menengking baginda, celaka kamu, adakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Saya dah cerita dah tadi. Okay. Poin seterusnya, Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul, namun bapa saudara baginda Abu Talib melindunginya. Beliau enggan menyerahkan baginda kepada mereka. Setelah Quraisy beredar, Abu Talib meminta baginda untuk mengendurkan dakwahnya. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya. Maka baginda mengucapkan kata-kata yang masyhur, wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamarun fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yadhharahu Allah aw ahlaka dunahu ma taraktahu. Kata-kata yang terkenal bila mana Abu Talib dia tengok orang dah start lawan Nabi, Abu Lahab pun dah start melakukan permusuhan pada Nabi. Kita kena tahu Abu Lahab ni orang yang sangat gembira bila mana hari kelahiran Nabi. Ni bulan orang duk bercakap tentang kelahiran Nabi lah, bulan Rabiul Awal. Abu Lahab ni orang yang sangat gembira sehingga dia telah sembelih berapa daripada unta dan kambing. Gembira. Suka dengan Nabi lahir. Tapi gembiranya dia tu menghalang dia untuk mengambil manfaat dengan anak saudara dia ni. Bahkan lebih dahsyat, menyebabkan dia masuk neraka kerana anak saudara dia. Walaupun dia antara orang yang sakan jugalah buat ataupun sambut birthday Nabi ni. Tapi apa yang dia dapat? Nama dia diabadikan dalam Quran. Tuan-tuan boleh bayang, dalam Quran Tuhan sebut nama dia dan pasangannya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya juga pembawa kepada api neraka untuk bakar dia. Nak sebut pada kita apa? Gembira saja tak jadi apa. Tapi yang dituntut sini ialah gembira dan juga ittiba', iaitu ikut apa yang Nabi tunjukkan. Di benda yang kita kena faham dan benda yang kita kena jelas berkenaan dengan ikut Nabi. Dan kita belajar sirah ni pun ialah untuk kita jelas apa sebab ataupun kenapa pentingnya belajar sirah ni. Adakah sekadar nak dengar cerita Nabi lahir, cerita susah Nabi, senang Nabi, cerita perjalanan Nabi, ajaib Nabi tengok malaikat, Nabi tengok syurga neraka? Bukan tu saja. Tapi kita ingin ambil roh perjalanan tu masuk dalam diri kita sehingga kita nampak perjalanan agama ni ialah perjalanan yang besar dan sukar. Ia bukan perjalanan yang mudah. Bukan setakat akui dalam hati, saya dah beriman, selesai kerja kita. Saya dah salat dah, saya dah puasa dah, saya dah haji dah, selesai kerja kita. Bukan hanya setakat tu, tapi mempertahankan ajaran Nabi supaya tidak dicalarkan. Itu juga termasuk daripada bab dakwah. Kita sambung sikit lagi. Selepas daripada Nabi SAW sebut perkataan tu kepada Abu Talib, bila mana Abu Talib tengok orang kuat lawan dakwah Nabi, sehingga Abu Talib minta Nabi ni kendurkan sikit. Kata Nabi, demi Allah wahai bapa saudaraku,
sekiranya mereka meletakkan di tangan kananku matahari dan di tangan kiriku bulan dengan tujuan untuk aku meninggalkan risalah ni. Matahari, bulan letak tangan kiri, tangan kanan ni pelambangan kepada kalau Quraisy nak bagi apa saja yang aku nak supaya aku stop dakwah ni, aku tak akan stop, kata Nabi, hatta yadhharahu Allahu aw ahlaka dunahu ma taraktahu, sehinggalah Allah memenangkan aku ataupun membinasakan aku kerana lawan kumpulan ni, aku tak akan tinggalkan. Dengar saja kata-kata ni, Abu Talib pun beri jaminan keselamatan pada Nabi. Kamu nak bercakap, wahai Muhammad, bercakaplah, selama mana aku hidup, aku jamin orang tak akan binasakan kamu. Itu apa yang disebutkan dalam sirah lah. Okay. Lepas daripada tu, bermulalah pembantaian kepada Nabi dengan dua peringkat. Peringkat pertama, dakwah yang Nabi sampaikan ni ditentang dengan lisan. Nabi bercakap, ada orang lawan cakapan Nabi. Nabi baca ayat Quran, datang tukang syair, lantunkan syair, burukkan Nabi dan burukkan ayat Quran. Sehinggalah naik kepada tahap yang lebih brutal lagi. Nabi bercakap, orang dah berani ambil kain letak dekat leher Nabi, tarik Nabi sehingga Nabi ni rebah. Nabi salat, ada orang nak cuba pukul Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi pada waktu tu. Dan bila mana keadaan makin teruk, kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis ini, melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, bagaimana kalau sekiranya kamu keluar ke bumi Habsyah, di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di negerinya, kamu tinggal di sana sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar kepada kesulitan kamu ini. Maknanya Nabi arahkan sebahagian sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Dua kumpulan. Kumpulan pertama pergi ke Habsyah ni seramai 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Dan kumpulan yang kedua seramai 83 orang lelaki dan 11 orang perempuan, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Pada fasa inilah Islamnya Umar Al-Khattab. Cuma cerita sebab apa Nabi suruh pergi ke Habsyah dan macam mana Umar masuk Islam ni, kita cerita pada kali yang akan datang. Cuma kita nak berpada sini je lah. Jadi rasanya kita berhenti situ je lah kot. 8.20 elok lah berhenti. Malam ni orang nak tengok Gusti pula. Okay, jadi pukul 2 pagi kot nak tidur awal apa semua. Okay, jadi kita beri laluan setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.